Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan, saya akan explain sedikit mengenai dengan latihan pengukuhan ADMAT untuk tajuk fungsi yang kita dah belajar dalam seminar online masterclass sepanjang 2 hari pada 20 dan juga 21 hari bulan. Jadi pertama sekali untuk soalan nombor 11 diberi fungsi-fungsi gx sama dengan 3x tolak 2 dan hx sama dengan x squared tolak 5. And then disuruh find A, B, C dan D lah, soalan A, B, C dan juga D. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini yang berkaitan dengan fungsi gubahan ni? Jadi pertama sekali kita kena faham bahawa di dalam soalan apa yang awak lihat sekarang ini adalah di antara salah satu bentuk yang boleh keluar dalam soalan. Di mana bentuk fungsi kalau awak nampak G titik bertindih X and then ada anak panah 3X tolak 2. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya dia adalah GX. Dia sebenarnya adalah GX sama dengan 3X tolak 2. Itu maksud dia. Sebab dekat sini awak jangan keliru. Awak jangan keliru. Dah biasa dah jumpa function sama dengan 3x tolak 2 sebagai contoh. Tapi tiba-tiba dijumpa dalam bentuk anak panah. Lepas tu ada titik bertindih pula. Kemudian awak tak tahu macam mana nak baca. Jadi awak jangan risaulah. Sebenarnya caranya adalah begini sahaja. Like this one, hx ini betul. Jadi hx ni sebenarnya it is referring kepada hx sama dengan x square tolak 5. Sekejap. X square tolak 5. Like this. Macam ini sahaja. Jadi kita terus pergi kepada macam mana kita nak buat GHX lah. Apa yang dikatakan dengan GHX? GHX bermaksud fungsi HX diganti ke dalam GX. Itu maksud dia. Jadi sekarang ni macam mana kita nak buat? Ini saya buat secara laju ya. Kalau ada yang awak tak faham dan sebagainya, awak boleh bagi tahu dekat ruangan komen. Jadi GHX ini sebenarnya kalau kita selesaikan, kita akan dapat 3 kurungan x squared tolak 5 tutup kurungan dan juga tolak 2. Jadi bila awak dah buat macam ni, awak kembangkanlah. Awak kembangkan, awak selesaikan, maka jawapan akhir awak yang awak akan dapat adalah 3x square tolak 17. Ini dia. Ini adalah jawapan untuk A. Jadi sekarang kita pergi untuk jawapan untuk B pula. Jawapan untuk B. Jawapan untuk B pula. B dia minta apa? B dia minta HGX. B dia minta HGX. Apa maksud HGX? Maksudnya adalah GX diganti ke dalam HX. Itu dia. Jadi kita gantikan lah. Kita gantikan GX ke dalam HX, maka awak akan dapat 3x tolak 2 kuasa 2. Kuasa 2 tolakkan dengan 5. Maka di sini awak kembangkan, maka awak akan dapat 9 x kuasa 2 tolak 12x tambah 4 tolak 5. Bila dah sampai sini awak permudahkan lagi. Bila awak permudahkan, maka awak akan dapat jawapannya adalah 9x square tolak 12x tolak 1. Maka ini adalah jawapan awak. And then saya terlupa. Sekejap. Before that bagi saya susun balik. Bagi saya susun elok dulu. Saya terlupa untuk nak ingatkan awak, bila awak buat jawapan awak jangan tinggalkan semata-mata 3x square tolak 17. Sebab dekat sini dia akan dikira salah. Jadi awak kena buat apa? Awak kena nyatakan apa tajuk dia. Jadi kalau tajuk dia dekat sini adalah GHX, make sure depannya awak tulis GHX. Tajuk tu jangan lupa tulis lah. Sebab tajuk ni penting. Ini dia. Jadi yang bawah ni pun sama, make sure awak tulis tajuk dia, iaitu
HGX. Okey, sekejap. Kita tuliskan dia punya tajuk. Okey, kita susun balik. Okey. Jadi, dekat sini pun sebelum saya nak pergi kepada soalan C, saya nak ajar awak macam mana kita nak kembangkan cara mudah. Sebab kalau awak nampak dekat sini kan 3x tolak 2 kuasa 2. Kita kena kembangkan di mana kebiasaannya cikgu dekat sekolah dia akan nak ajar dalam bentuk yang macam ni. Dia suruh awak buat 2 kurungan, dalamnya adalah equation yang sama, and then dia suruh kembangkan one by one. Betul? Dia suruh kembangkan one by one. Okey, di mana kalau awak buat cara macam ni, dia leceh, melambatkan masa. Jadi kita nak ajarkan awak cara mudah nak kembangkan. In just a split second sahaja awak dah boleh dapat jawapan. Okey, kalau awak mahirkan lah. Jadi sebagai contoh, kita ambil contoh yang tadi. Okey, kalau kita ambil contoh yang tadi, kita ada 3x tolak 2. Kita ada 3x tolak 2. Jadi bila kita nak buat pengembangan macam ni, pertama sekali kita kena buat 3 tempat kosong. Kita buat 3 tempat kosong. Dan tempat yang terakhir ni wajib positif. Tempat yang terakhir ni wajib positif. Jadi, seterusnya pula kita nak kena buat apa? Seterusnya, kita nak isikan tempat belakang ni. Kita nak isikan tempat yang belakang ni pula. Nak isikan tempat yang belakang tu macam mana? Okey, nak isikan tempat yang belakang ni, kita akan buat 2 kuasa 2. Okey, awak nampak kan dekat sini kan 2. Awak kuasakan dengan 2. Jadi 2 kuasa 2 awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 4. Okey, so itu dekat bahagian belakang. Nak isi yang bahagian depan ni pula, yang this one. Nak isi yang itu pula, kita kena buat benda yang sama macam tempat belakang. Di mana 3 ni kuasakan dengan 2, X ni pun kuasakan dengan 2. Jadi 3 kuasa 2 berapa? 9. Jadi X kuasa 2 akan dapat X kuasa 2 lah. Maka menjadikan tempat yang tengah-tengah ni, yang depan ni adalah 9X kuasa 2. Okey, kita dah jumpa tempat yang belakang, dah jumpa tempat yang depan. Jadi sekarang ini tempat yang tengah-tengah tu macam mana pula nak buat? Tempat yang tengah-tengah ni kita buat macam ni. Ingat turutan dia? Awak just ambil the number sahaja. 2 darab 2 darab 3x. Ingat 2 darab 2 darab 3x. Okey, awak ambil sekali dengan simbol. Kalau simbol adalah negatif, awak ambil negatif. Jadi negatif 2 darab 2 awak akan dapat, okey, negatif 2 darab 2 awak akan dapat negatif 4. Negatif 4 darabkan 3x awak akan dapat negatif 12x. Maka tempat tengah-tengah ni jawapan dia adalah 12x. Maka inilah pengembangan awak. Okey, kita ambil contoh yang lain. Okey, sebagai contoh kita ada 2x plus 4. 2x plus 4 kuasa 2. Disuruh kembangkan lah. Jadi ingat, nak buat pengembangan pertama sekali kita mesti kena ada 3 tempat. Tempat yang terakhir wajib positif. Okey, nak cari tempat yang belakang buat apa? 4 ni darabkan dengan 2, awak akan dapat 8. Nak cari tempat yang depan pula, bukan darab kuasa 2. Jadi nak cari tempat yang depan ni pula 2 kuasa 2 X kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 awak akan dapat 4, X kuasa 2 awak akan dapat X kuasa 2 lah. Maka awak akan dapat 4X kuasa 2. Okey, nak cari yang tengah-tengah ni pula. Nak cari yang tengah-tengah ni macam mana? 2 darab 4. Maaf 4 kuasa 2 4 kuasa 2 bukan 8 tau. 4 kuasa 2 is 16. Okey, so 4 darabkan dengan 2 awak akan dapat 8 darabkan dengan 2x, maka awak akan dapat 16x. Jadi tambah 16x. That's all. Itu dia. Okey, nak contoh lain. Okey, kita ambil lagi satu contoh, last contoh kita ambil contoh yang terakhir. Okey, kita gunakan 3x tolak 1 kuasa 2. Jadi benda yang sama.
Okey, nak kembangkan mesti kena ada 3 tempat dan tempat yang terakhir wajib positif. Okey, nak cari tempat yang paling belakang macam mana? 1 ni kuasakan dengan 2, awak akan dapat 1. Nak cari tempat yang depan, 3 kuasa 2 x kuasa 2, maka awak akan dapat 9x kuasa 2. Nak cari tempat yang tengah-tengah ni macam mana? Nak cari Okey, nak cari tempat yang tengah-tengah ini, 2 darab negatif 1 darabkan 3x. Jadi 2 darab negatif 1 awak akan dapat negatif 2. Negatif 2 darabkan dengan 3x, awak akan dapat negatif 6. Negatif 6x. Maka ini adalah awak punya pengembangan. That's all. Jadi ini saya ajar awak cara mudah untuk nak kembangkan. Jadi awak boleh cuba. Okey, awak boleh cuba dengan soalan-soalan yang lain dan cuba aplikasikan. Okey, supaya lebih mudah untuk awak nak menjawab soalan exam. Jadi ini saya padam dulu Okey, jadi yang seterusnya kita pergi kepada soalan C pula. Okey, soalan C dia minta G2x. Soalan C dia minta G2x. Okey, G2x ni awak kena faham sebenarnya dia adalah memetakan kepada diri sendiri. Maksudnya dia adalah G kurangan besar GX. Ataupun dalam arti kata lain, dia sebenarnya adalah GX. Maksudnya dia adalah GX digantikan ke dalam GX. Itu yang saya katakan dia adalah memetakan kepada diri sendiri. Okey, jadi kita buatlah. Kita selesaikan, maka awak akan dapat 3 kurungan 3x. Okey, 3 kurungan 3x tolak 2 tutup kurungan tolak 2. Okey, so bila awak kembangkan, maka awak akan dapat jawapan dia adalah, okey sekejap Okey, maka awak akan dapat jawapan awak adalah apa? 9x tolak 8. Dan tajuk dia jangan lupa tulis di mana diminta G2x. Okey, ini untuk soalan C. Seterusnya kita pergi kepada soalan D. Soalan D ni saya buat kat sebelah ni Okey, soalan D dia minta apa? Soalan D dia minta G2HX. G2HX. Macam mana nak selesaikan G2HX ni? G2 ni awak dah cari betul? G2 ni tadi awak dah cari dekat soalan C, maka awak kena gunakan hasil yang awak dapat dekat soalan C. Jadi soalan D ni sebenarnya dia adalah HX digantikan ke dalam G2X. Jadi benda yang biasa saja. Okey, kita gantikan, maka kita gantikanlah, kita buat, maka awak akan dapat 9 kurungan x square tolak 5 tutup kurungan tolak 8. Okey, maka awak selesaikan, awak akan dapat 9x square tolakkan dengan 53, and then tajuk jangan lupa tulislah. Tajuk dia adalah G2HX. Jadi kalau awak tanya untuk soalan A, B, C dan D ni, berapa markah kita? Jadi kalau awak tengok dekat sini, untuk setiap satu soalan awak boleh dapat 2 markah. Di mana markahnya adalah, kalau untuk soalan A ni, jawapan akhir 1 markah, pengiraan atas ni 1 markah. Dengan syarat depan ni awak tuliskan apa tajuk dia. Okey, jadi itu dia. Untuk A, B pun sama. Jawapan akhir 1, pengiraan atas ni bukan dia mana? Atas dia lagi 1, this one. 1 markah. Okey, C pun sama. Jawapan akhir 1 markah, atas ni 1 markah. Bila awak gantikan awak akan dapat 1 markah. Bawah ni, this one. 1 markah. Jadi D pun sama, D 1 markah, atas ni 1 markah. Menjadikan untuk soalan nombor 11 ni, total markah awak adalah 8. Kalau awak berjaya untuk buat dan selesaikan kesemuanya lah. Okey, jadi kita jumpa pula untuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan 12.